Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada Madam Dr. Nurhayati Fatmi dan rakan-rakan sekalian. Saya Muhammad Mukri bersama-sama dengan Ismail Rizan, Ahmad Janisi dan Amin akan membentangkan tajuk tentang apa itu dadah. Dadah ialah bahan kimia yang digunakan pada tubuh manusia atau haiwan untuk tujuan menyiasat, merawat atau mencegah penyakit. Individu yang terlibat dengan dadah terbahagi kepada dua, iaitu pengedar dadah dan pengguna dadah. Seorang peniaga dadah merupakan individu yang menjual ubat-ubatan, apa-apa jenis atau kuantiti secara haram. Pengguna dadah pula ialah individu yang menggunakan ubat-ubatan, jenis atau kuantiti yang dijual oleh pengedar dadah. Penyalahgunaan dadah bukan sahaja meningkatkan kadar jenayah dalam negara, malah meruntuhkan aspek perpaduan dalam kalangan komuniti setempat. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail mahu perlibatan seluruh masyarakat dalam membantras penagihan dadah bagi memastikan institusi kekeluargaan bebas dadah. Datuk Seri Dr. Wan Azizah yang juga Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat berkata, penagih dadah juga mudah terdedah dengan pelbagai penyakit seperti AIDS. Ini akan menyebabkan ahli keluarga mereka menjadi mangsa cemuhan masyarakat. Beliau menekankan pentingnya ibu bapa memainkan peranan dalam memastikan anak-anak mereka tidak terlibat dengan gejala dadah. Hari yang cerah kan? Begitu jugalah kehidupan kita akan menjadi cerah jika kita tidak mengambil dadah. Kesan terhadap individu, dadah akan mengakibatkan ketagihan, kemerosotan kesihatan atau keruntuhan akhlak pengguna apabila dimakan, diminum atau dimasukkan ke dalam badan dengan tidak mengikut prosedur atau peraturan. Yang nombor dua, kesan terhadap keluarga, rumah tangga akan menjadi porak-peranda, harta benda akan berkurangan atau kehabisan kesan daripada pengambilan dadah, menjatuhkan maruah dan mencebarkan nama baik keluarga dan harapan keluarga tidak dapat dipenuhi. Nombor tiga, kesan terhadap masyarakat. Kes jenayah akan berleluasa menimbulkan persengketaan atau perselisihan faham antara satu dengan yang lain, perselisihan faham antara kaum dan menjejaskan kesopanan dan kesudahan. Yang terakhir sekali, yang nombor empat, kesan terhadap negara. Keseluruhan ekonomi negara akan terjejas dan kos bagi meneruskan kegiatan penguasaan akan menjadi tinggi. Punca-punca seseorang itu boleh terjebak dengan dadah ada 5 antaranya ialah dipengaruhi oleh orang lain. Hal ini kerana remaja yang masih lagi cuba untuk mengenali sesuatu perkara itu sama ada positif atau negatif, tidak tahu untuk membezakan sama ada perkara tersebut boleh dilakukan atau tidak. Dan seterusnya adalah sikap ingin mencuba. Pada zaman sekarang, remaja semakin aktif dan sentiasa ingin mencuba perkara yang baru. Dan ini merupakan peringkat pertama bagi sesuatu ketagihan dadah. Dan yang ketiga ialah kekurangan kasih sayang. Kekurangan kasih sayang dan perhatian daripada ibu bapa juga akan menyebabkan remaja terjebak dengan aktiviti negatif. Kerana tingkah-laku anak-anak tidak diperhatikan dan mereka mempercayai individu lain sentiasa bersama mereka daripada ibu bapa walaupun individu tiada niat yang baik. Seterusnya, nombor 4, tiada kepercayaan rohani yang teguh. Hal ini kerana remaja yang kurang kepercayaan rohani, mereka akan mengabaikan pantang larang hidup dan melanggarnya dengan perbuatan seperti menghisap dadah. Dan yang terakhir, kurang pendidikan pengetahuan tentang dadah. Hal ini kerana ramai remaja negara masih lagi kurang mengetahui tentang dadah dan tahap bahaya kesan dadah tersebut. Ibu bapa juga tidak memainkan peranan masing-masing untuk mendidik anak-anak untuk mengelakkan diri daripada dadah. Okey, seterusnya saya akan menerangkan tentang hukuman kepada pengedar dadah dan pemberi dadah. Hukuman mati mandatory tetapi mungkin akan dimansuhkan, maka ia ditukarkan kepada hukuman penjara seumur hidup. Hukuman penjara melebihi 5 tahun. Tidak dibenarkan ikat jamin. Jumlah sebatan dan masa di penjara mengikut berat dadah. Sebagai contoh, 2 hingga 5 gram dadah bersamaan dengan 2 hingga 5 tahun penjara dan 3 hingga 9 kali sebatan. Lebih dari 5 gram dadah, 5 tahun atau penjara seumur hidup dan minimum 10 sebatan. Rumah dan barangan pemilik atau pengendar juga boleh disita
dalam Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram 2001 jika mereka menggunakan wang haram tersebut untuk membeli sebarang aset, sebagai contoh rumah, kereta, perahu. Saya akan menyambung tentang jenis dadah yang disalahgunakan seperti kokain, ritalin, efedrina, ekstasi, kokaina, kaktus, LSD, cendawan fisobilin, salvia, divinorium, benadryl, cendawan amanita muscaria telonitri, Tedeina with muscle relaxant, tembakau pipe, bupropion, cannabis, hasis, steroid, ganja, syabu dan kafein. Semua individu perlu mengambil berat tentang cara mencegah dadah seperti menjalankan gaya hidup sihat, mengadakan kempen kesedaran, memperketatkan tindakan undang-undang, ibu bapa mengawasi aktiviti anak-anak, tinggi didikan agama, berpengetahuan tentang dadah. Pengajaran yang kita boleh pelajari hari ini adalah dadah adalah musuh negara dan mengancam harta, nyawa, rohani dan keluarga. Kita mesti menghapuskan dadah supaya tidak menjejaskan diri, masyarakat dan negara. Sekian, terima kasih.